ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kesyukuran kehadirat Allah, Tuhan yang telah menurunkan nikmat dan rahmat yang tidak terhingga ke atas kita, terutama sekali nikmat dipanjangkan umur, dan sekali lagi kita boleh berada di bulan yang mulia ini. Kepada saya rasa tak ada bulan yang paling mulia seperti bulan Ramadan, kerana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna iddata syuhur indallah Isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Isna asyara, ada 12 bulan yang termaktub di dalam kitab Allah ketika mana Allah mencipta langit dan juga bumi. Allah cipta bulan itu ada 12. Minha, sebahagian daripada 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan yang dihormati. Yang 12 bulan pun tak sebut bulan apa, dan yang 4 bulan pun tak sebut bulan apa. Kalau kita tak beriman kepada hadis Nabi, sampai bila pun kita tak tahu bulan itu bulan apa. Macam kasih Mamat, kasih Mamat dia selalu ajak kita ke depan. Waktu saya tengah kuliah, dia main, dia kata mainlah bahasa masjid tadi. Dia duduk rumah sebelah. Dia tanya siapa rakaat kat situ. Dia nak jawab kata 4 rakaat. Mana dalam Quran dia sebut dalam Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebut dalam buku sesungguhnya sembahyang ini kedudukan dia ke atas orang-orang yang beriman difardukan. Kemudian hal keadaan ada waktu yang tertentu. Mauqut tak ada waktu dia. Kalau dia hamba-hamba rakaat, ambil kalau kasih. Dia tak nak jawab sama macam tadi. Dia kata kalau main debat duduk rumah Allah tak ada mana main masuk dia di mana. Sampai suruh dia tak masuk nanti. Jadi malam ni pun saya nak sebut 12 bulan tu Allah Ta'ala tak sebut, yang sebut Nabi. Jadi Nabi lah yang ukuran 12 bulan tu bulan apa, tak payah abang tak tahu. Kemudian 4 bulan lagi, minha arba'atul hurum. Sebahagian daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang dihormati, dipanggil bulan haram. Pun Nabi tak sebut. Cuma nama Allah Ta'ala sebut, tapi Nabi sebut bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan haram. Tak sebut, tapi ada satu bulan yang Allah Ta'ala sebut, Syahr
syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Menunjuk kata bulan itu kalau dibandingkan dengan yang 12, kalau dibandingkan juga yang 4, itulah bulan yang paling mulia. Nak bagi tahu je. Tak tahu lah tu hebat lain main pakai tahu Allah Allah, tapi saya ada nampak itu. Jadi yang satu bulan itu disebut syahrul Ramadan, itulah bulan yang difardukan ke atas kita puasa. Dan itulah juga bulan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang diturun di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi saya setuju sangat dari imam baca ayat baca lagi berapa. Saya lebih suka kalau imam baca satu line, satu muka, satu rekan. Sebab kita kemuliaan bulan Ramadan ini bukan setakat kita berselawat, bukan setakat kita i'tikaf, bukan setakat kita berpuasa, bukan setakat kita baca Quran. Bahkan dalam bulan Ramadan dengar orang baca Quran pun dapat pahala. Ambil tamana ni. Jangan-jangan buat main ajaran wahbi pula di sini. Dalam Quran kata fa'idza quri'al Quran, dan apabila dibaca Quran, baca mereka quri'a, qara'a makna lain, quri'a makna lain. Ini tak beda. Malah dia kali beda itu. Itu Nabi pondok. Fa'idza quri'al Quran, apabila dibaca Quran fastami'u lahu. Kamu semua ni kena dengar. Kena dengar Quran yang hak baca, hak orang baca tu. Jadi bila imam baca-baca, kita berdiri tu. Kebetulan pula mengikut pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kira hebatlah. Zaman dia hak Mongol Serang Baghdad tu zaman dia. Urun yang ditunjuk antara anak muda yang berani berdepan dengan Raja Mongol, dia salah seorang. Menulis kitab Majmu', dia juga tulis kitab. Saya dah rajin bacalah azkar dia, sebab azkar Nawawi. Dia kata sembahyang tarawih ini di antara sembahyang yang kita kenali dengan sembahyang qiyam, sembahyang malam. Hak kita sembahyang sebenarnya sembahyang qiyam. Kalau di Masjid Haram nak mula disebut dah salatul qiyami azabakumullah. Tanya saya dia tak saya bukan ini. Dia kata bukan sembilan. Artinya sembahyang malam. Sembahyang malam, saya tengok pandangan ulasan Imam Nawawi, dia kata benda yang istimewa untuk orang yang sembahyang malam. Istimewa yang pertama berdiri. Berdiri itu baca Quran. Imam baca untuk tadi halakan yang pertama itu surah Nisa. Habis surah Nisa masuk itu ada masuk surah hidangan daripada langit. Jadi kita ni pun Allah Ta'ala hidangkan kepada kita pada malam ini, malam yang ke-21 malam ini. Dan saya kalau amalan saya malam ini saya tak sembahyang witir. Kalau saya tengok lagi tadi Pak saya tak sembahyang tadi, bangun sembahyang malam, lepas sembahyang malam terus sembahyang witir sekali dulu. Saya baca lagi tak tahu juga Imam sebut itu. Jadi bila kita tengok kita kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ayat dari tadi ni, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila kamu dengar orang baca Quran, apabila dibaca Quran kepada kamu, fa idza quri'al Quran, apabila Quran itu dibaca, fastami'u lahu, kamu nak dengar, kena dengar. Wa ansitu, dan kena duduk diam. Patut kita duduk diam, kita dengar imam baca. Tak tahu kalau tak sedap, saya kata sedap. Saya 2-3 hari ini bayang, boleh kata dekat. Bayangkan bayang ni tempat ni semalam ni bayang ni tempat ni. Lepas tu orang bawa imam baca semua elok dekat badan tu dekat Palestin baca. Orang Arab baca sedap saya. Saya kata Syah baca pergi banyak ni. Baca semuka baca. Baca semuka sedap tu. Boleh bawa baca kita lama. Tak, kita kali mana? Alhamdulillah. Bila dah wa arsitu la'allakum turhamun, dengan karena kamu
diam mendengar Quran tu, kamu dicucuri rahmat oleh Allah. Terutama sekali dalam bulan Ramadan, tengah sembahyang, tengah sembahyang kita dengar orang baca Quran. Kalau ada hak sedap lagi pun tak apa, teratur sedap lah bagi saya. Tapi yang ini tak benar tak larat dulu. Ada tahu mau pergi dulu. Bukan tak boleh main. Kalau orang lain tak sampai lah. Jangan main juga. Baik. Saya nak ambil di sini bila disebut kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu bulan diturun Quran. Nak apa kat kita bulan Ramadan ni kita juga kena baca Quran. Maksud baca Quran macam Nabi baca dengan Jibril. Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca, Jibril dengar. Makna dia tadarus. Nak teliti balik. Kadang-kadang kita baca, kita nak meneliti balik dia punya makhraj huruf. Pandai pakai baca belakang Arab, semua pakai Arab. Tapi kita nak baca, tak ingat balik kadang-kadang nak tahu sebab turun ayat tu. Jadi bila bulan Quran, nak bagi tahu Quran tu turun lagu mana. Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz mai ke langit dunia yang nama Baitul Izzah tu sekali dia turun daripada Lauh Mahfuz yang kita sebut dalam Quran fi lauhin mahfuz, kita sebut dia turun. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam genap umurnya 40 tahun, diangkat dan diutuskan menjadi rasul, lalu Jibril alaihi salam ambil ayat Iqra bismi rabbik daripada Baitul Izzah buat mai kat Nabi. Kebetulan pada waktu itu Nabi buat persediaan nak menerima tugas yang berat. Dia mengasih diri daripada masyarakat, duduk di dalam Gua Hira. Hak mana pergi Mekah pakai duk ragat, bukan ada sunnah. Ragat masuk dalam. Tapi nak pergi tengok lagu mana hak Nabi duduk dalam kurus sembahyang pakai ragat, pergi tengok. Buat video pada dalam YouTube, hantar mai kita dalam Facebook, kita tengok tu dia. Jadi bila tengok yang tu, Nabi terima ayat demi ayat yang Jibril ambil daripada Baitul Izzah buat mai kepada Nabi waktu Nabi duduk di Mekah, ayat-ayat yang ada kaitan dengan akidah selama 13 tahun. Nabi pindah turun pula pergi Madinah, tengok ayat Hafiz Imam baca tadi itu, ayat Madinah. Jadi ayat pelaksanaan Jibril ambil ayat demi ayat itu dalam tempoh 22 tahun, 2 bulan, 22 hari genap. Pendapat ramai mengatakan ayat yang akhir yang diturunkan kepada Nabi, Imam baca tadi ayat nombor 3 surah Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maknanya berapa minit bagi kita tahu. Bila dah tengah jam boleh wah sampai balik tidur saya menerang balik sampai kulit tu jam setengah tak apa. Jadi saya nak sebut di sini bila ayat itu turun, ayat yang sebut pada hari ini al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan ke atas kamu ajaran agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mari dengan fi'il madhi akmaltu, maka telah sempurna. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah cukupkan ke atas kamu nikmatku, dan aku telah ridha Islam itu sebagai cara hidup kamu. Disebut aku ridha Islam sebagai cara hidup. Dia tak sebut ujung ada hadari pada Islam, hadari dah. Baik. Bila saya sebut di sini, saya tak mengupas banyak yang pun kerana daripada rumah saya berazam nak menjelaskan seperkara, iaitu ayat 29 daripada surah Al-Anfal. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu fadlun 'azim.
Kalau tuan-tuan bawa iPad ke, bawa Samsung, boleh buka tengok ayat 29. Zaman moden. Jadi tuan-tuan boleh tengok tak mana buka, bawa iPad ke, bawa iPhone ke, bawa apa nama ni, Samsung, apa Samsung buka. Tengok tinggal dalam itu. Dan tengok. Jadi ingat ayat 29 dia kata wahai orang-orang yang beriman. Mula-mula tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi ayat ini dituju kepada orang yang beriman. Walaupun ayat itu diturunkan di zaman Nabi, tapi pengajaran dia egalah pada hari kiamat. Tak kira siapa yang beriman, in tattaqullah, in syarat. Orang blok utara ni banyak bodoh, dia pergi bodoh. Dan siapa kata in syarat dia pergi faham. Saya pun nasihat orang utara ni pergi bina dulu sana. Mak dia tentu kan tu jangan tu dia orang apa. Ayat itu tu tak tempat orang sensitif di Palma Lagapan. Haji Resti itu ada mereka lah. Kan dia benar pun Haji Resti main ada ni. Ada. Jadi adik-adik apa yang ni? Bapak sancing itu pada lagi saya naik sancing Haji Lagapan. Kita pun main ada itu hidup nama. Baik, ayat itu kata in tattaqullah. Itu insyaAllah tattaqunu fi'il bima. Asal ada tu tattaquna. Bila lagi in tanda ada itu menghazafkan fi'il yang lima itu baca in tattaqu. Jika sekiranya kamu bertakwa, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu bertakwa, jadi itu mana? Yaj'al lakum furqan. Yaj'al lakum, jangan baca yaj'al sebab fi'il mudhari' yang jatuh pada jawab syarat. Fi'il tu dia jalan sama macam fi'il syarat jalan. Itu bagi orang ngaji monau. Zaman kita ngaji dulu, ingat bela ni. Yaj'al lakum, nescaya Allah jadikan untuk kamu satu anak yang bernama Muhammad. Syarat kamu bertakwa. Takat beriman tadi. Setelah kamu beriman, kamu mesti bertakwa. Jika sekiranya kamu bertakwa, apa maksud jika sekiranya kamu bertakwa? Maksud kamu memenuhi ciri-ciri ketakwaan. Ciri ketakwaan adalah Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 6 ciri. Orang yang bertakwa ni ada 6 ciri ni. Bila ada 6 ciri ni, Allah Ta'ala beritahu yaj'al lakum furqanan nasyab. Allah akan jadikan kepada kamu satu anak yang nama Muhammad. Baik, anak inilah yang Allah letak di hati orang yang beriman dengan tujuan nak menyelamatkan orang yang bertakwa. Allah tarik keluar, selamatkan dia daripada apa saja keadaan dia. Dia akan selamat. Furqan ini peranan dia apabila berlaku sesuatu pertarungan. Contoh pertarungan di antara Islam dengan jahiliyah. Lagu mana pertarungan Islam dengan jahiliyah? Islam bertarung dengan komunis, Islam bertarung dengan kapitalis, Islam bertarung dengan nasionalis. Waktu itu Furqan ini yang Allah letakkan kepada kita memainkan peranan bagi tahu Islam di pihak yang benar, di pihak yang betul, di pihak yang lurus, di pihak yang dapat keridhaan Allah, di pihak yang dapat keampunan Allah, di pihak yang masuk syurga Allah. Islam. Manakala jahiliyah pula macam komunisme, liberalisme, nasionalisme, kapitalisme, sekularisme, hak ni Furqan habaq yang ni sesat, yang ni tak betul, yang ni batil, yang ni masuk neraka, yang ni dapat kemurkaan Allah. Siapa habaq? Furqan. Pasal apa Furqan habaq? Pasal Allah Ta'ala nak selamatkan orang yang beriman, yang bertakwa. Sebab tu Allah bagi kepada dia anak yang nama Furqan. Siapa kata? Bukan Nazar-Nazar kata. Hak kata Allah Ta'ala. Yaj'al lakum furqan. Mesti Allah jadikan kepada kamu satu anak yang nama Furqan. Anak ni lah yang bagi tahu. Kalau bertarung antara iman dengan kufur, Allah ni bagi tahu kamu kena ikut iman, tolak kufur. Iman di pihak yang benar, di pihak yang betul, di pihak yang lurus, di
di pihak yang mendapat keampunan Allah, di pihak yang mendapat keridhaan Allah, di pihak yang mendapat syurga Allah. Sedangkan kufur mendapat kemurkaan Allah dan dia akan mendapat neraka Allah, kemurkaan Allah. Semua adalah itu kalau bertaruh antara iman dengan kufur. Baik, kalau bertaruh pula di antara tauhid dan syirik, anda aku beritahu kamu kena memihak pada tauhid dan kamu kena tolak syirik. Inilah orang kata baiknya orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa senantiasa diselamatkan oleh Allah. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, surah Hud. Hendaklah kamu sabar dalam menghadapi berbagai bentuk ujian dan cobaan, sama ada sedikit atau banyak, kecil atau besar. Fa innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat kesudahan yang baik Allah tetap bagi orang yang bertakwa. Dia tak bagi kau lain, tak takut tak. Cuma lambat dengan cepat. Tapi biasanya lambat, tunggulah, kena sabar. Kalau tak kenal musim zaman saya, dia mari zaman anak saya. Tak kenal zaman anak saya, mungkin zaman cucu saya atau zaman cicit saya. Sudah kira. Kalau saya pun dah pergi, ada pengganti, tak banyak, 13 orang yang nak ganti. Ganti sambung hidup saya 13 orang. Kamu tak ada bagi 13 orang. Dan malam ni ada, dia pergi bagi tazkirah di beberapa anak nombor 7, anak nombor 7, anak nombor 1 dah, nombor 2 lagi, anak nombor 7. Jadi itulah kita harap, bila kita tengok keadaan yang macam tu, kalau bertaruh, katalah bertaruh di antara Fah dengan Amr, awak Furqan itu main peranan ke tak? Mesti Furqan itu memainkan peranan. Bertaruhlah, katalah contoh kita zaman sebelah Eropah Timur, kuatnya komunis. Orang Islam yang duduk dalam negara komunis dipaksa menganut ajaran komunis. Tapi orang Islam yang bertakwa kepada Allah, Allah selamatkan dia. Bila pecahnya negara Soviet Union, kita tengok lahir umat Islam dan merdekanya negeri-negeri yang kecil. Dan kita tengok, saya jumpa di Mekah, dia main kat saya satu rombongan kat 40 orang lah. Dia main bagi salam, Assalamualaikum ya Sayyidi, aina turik ilal ma'ala. Cakap dulu, kita tak nak cakap dulu, kita nak cakap alat cakap kami. Dia main dulu, kita nak gelap pun kena layan. Kena layan. Saya ingat dia seorang, dia cakap Arab, dia boleh ke semua. Semua orang cakap Arab, sama-sama dia cakap Arab, sama juga dengan Cina. Saya naik bas, itu tumpang daripada Judah, bas Cina. Ingat pun dia banyak mengetahui itu, dia cakap Cina. Aku tahu dia tu, bapa-bapanya satu bas tu, termasuk hak bapa-bapa, semua cakap Arab. Saya tunjuk bapa-bapanya di negeri Cina. Tak banyak, lebih kurang 1 juta ya. Orang Islam di Cina tak banyak. Masjid dia ada 36,000 buah masjid. Tu imam dia boleh cakap Inggeris, tu imam dia boleh cakap Arab, tu imam dia hafiz. Bukan Indonesia, tapi kita lah pun kue abang di situ lah, kita banyak sangat tapi tak tahu hati kalau di Pulau Tua lah. Ini kita ada tutup, tapi Pulau Tua tahu pun dekat-dekat kita ada tutup. Aku kerja dalam tak tawaran di kuliah, kita kembang tu. Kita nak buat begitu. Jadi itu kita harap. Saya nak ambil balik yang tadi. Bila bertaruh antara kebenaran dengan kebatilan, orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah letakkan Furqan itu, dia selamat. Kita nak uji tengok. Katalah kalau kita ni orang kecil mana tidak layak ni lah. Dia macam-macam dia tu. 9. Gula dalam darah 17.9 tu makna cukup kuat di mana tu. Gamak yang duduk benda-benda belakang. Dah. Tak apa ada alat. Bagaimana kita nak kesan orang ni dia duduk dalam belah kebenaran, dia tak duduk dalam kebatilan. Apa dia alat? Inilah yang Allah bagi tahu, siapa-siapa di kalangan kamu yang bertakwa, Allah bagi alat itu, maka dia dapat satu yang diketahui dan salah, yang ni syirik, yang ni tauhid, yang ni jalan syurga, yang ni jalan neraka, yang ni pahala, yang ni dosa. Ada yang boleh dapat itu.
Kalau kita tak bertakwa, macam mana dapat halal? Allah Ta'ala beritahu 3 perkara. Yang pertama dia beritahu, pertama sekali bila Allah Ta'ala bagi Furqan, maka kita senantiasa berada di pihak yang betul. Siapa dia selamatkan kita? Allah Ta'ala selamatkan kita dengan dia letak Furqan itu kalau kita bertakwa. Baik, kalau yang tak bertakwa dia bagi dia tak? Bila tak bertakwa tak dapat, senantiasa berada di pihak yang salah, senantiasa berada di pihak yang tak betul, senantiasa berada di pihak yang masuk neraka. Lepas tu kita bersyarah ke dia, jelah syarah kita. Sampai kubah dia dah syarah ke dia, dia tak ikut pula pasal dia tak ada adat. Pasal apa tak? Sebab dia tak bertakwa. Macam mana takwa? Ciri-ciri takwa tak ada ke dia? Baik, macam mana nak dapat takwa? Allah cipta satu ibadat yang nama puasa. La'allakum tattaqun, di hujung ayat itu yang turun dalam bulan Syakban tahun yang kedua Hijrah. Saya nak sebut la'allakum tattaqun. La'alla ni mengaji, kalau kita pergi belajar buka kitab Nahwu. Saya mula-mula belajar kitab Nahwu Mukhtasar Jidat, mula-mula Mukhtasar Jidat hafal tu sampai tuku petang hafal sampai hak syarah dia hafal dia hafal tu. Dia suruh baca, saya baca habis. Baca semua hak, bukan baca matan jumlah tu. Dia punya syarah baca. Baca saja, nanti bawa sampai buat kurang. Pokoknya bila kita tahu, dia sebut dalam buku yang kata la'anna litaraji. La'anna ni dengan mana harap. Tapi bila saya mengaji mula-mula umur 16 hingga ke 17 tahun, saya dengar juga Ustaz Bakar-Bakir di Selangor. Waktu dia belajar, dia sebut kata la'anna dalam ayat Quran, la'anna dalam hadis Nabi, bukan makna litaraji. Kena ingat, nak beritahu kat tuan-tuan. Lepas tu saya pindah di belakang, saya mengaji kat Mu'alim Haji Wahid, ayah kepada Ustaz Jamiluddin, ayah kepada Ustaz Jamiluddin. Saya pergi di madrasah Mulia Surudah. Duk mengaji kat dia tu, dia kata, dia sebut, bagi Syekh tak Syekh, la'alla dalam ayat Quran janganlah kubur la'alla makna litaraji, la'alla litahqiq, la'alla dengan makna sungguh-sungguh, la'allakum tattaqun, sesungguhnya kamu bertakwa apabila kamu menjalani ibadat puasa dengan betul, mengikut cara bagaimana yang Allah syariatkan dan mengikut puasa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi. Sesungguhnya dengan puasa itu boleh bentuk kamu, puasa itu boleh bina kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kita puasa bentuk kita bagi jadi manusia yang bertakwa. Apabila kita bertakwa, Allah Ta'ala bagi furqan. Bila Allah Ta'ala bagi furqan, bertarunglah apa buat sekalipun dalam masyarakat, maka Allah Ta'ala bagi furqan. Furqan maka habak hang kena duduk belah ni, hang kena duduk belah ni, hang kena duduk belah ni, keampunan Allah, belah ni keridaan Allah, belah ni dapat syurga Allah. Jadi bila kita puasa, dapat takwa, dapat alat yang nama furqan, maka kita Allah Ta'ala selamatkan kita daripada apa sahaja keadaan. Walaupun pertarungan tu kita tengok macam ada dalah ni. Bertarung antara lepas dengan itu tak ada. Jadi kita nak tengok pasal apa yang kita pilih. Pasal kita tengok anak furqan yang ada kat kita, habaq kata hak betul. Hak tu yang benar. Hak tu sejak daripada mula ditubuhkan pada 21 hari bulan Dzulqa'dah tahun 1370 Hijrah sampai hari ini, dianya menyeru dan mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, mengajak manusia beribadat kepada Allah. Mana ada ajak yang lain? Tak ada daripada dulu sampai lah macam tu, mana ada ajak. Jadi bila ada orang lain dia kata, lah ni kita kena ubah, kita tak mau dah ajak manusia kepada keimanan kepada Allah. Sampai pada peringkat kita berdepan dengan orang yang bukan Islam pun kita habaq macam tu. Saya pergi ceramah tempat orang yang bukan Islam. Saya seorang Melayu Islam, lepas tu ada seorang apa nama Cina Islam. Saya ceramah 40 minit. Dalam ceramah tersebutlah salah satu daripada ayat Quran, dia tak cari ayat tu kan ada surah Al-Faidah. Dia baca ayat wassalam lakum aydiyuma jazaa'an bima kasabat nakala min Allah. Dia kata apa? Setelah habis tu soalan dia main. Dia kata saya dengar dengan teliti ucapan Tuhan sampai habis sekitar 40 minit lebih. Dia kata saya ni baru keluar dari industri, saya faham bagus bukan ceramah cuma satu dia tak boleh. Dia ada tambah tu. Dia kata beri kenapa tangan. Awaknya tu tak boleh, awak yang beri ya.
Kita nak tidak saya mana kok. Kita nak. Jadi dia lepas tu habis lepas tu saya kata saya sebut tadi dalam penjuri dipotong tangan. Cerita mana potong tangan kamu? Kebetulan sejauh dalam pembunuh. Dalam pembunuh yang orang heboh jaga malam takut lembaga hitam masuk juri. Waktu tu di Pulau Batam tu hebat. Saya sendiri kena tangkap pakai jubah putih dia kata lembaga hitam. Kantor yang depan hitam dengan Ustaz dan kedai Jerman. Dari bawah dia berani menjilat dengan guna di Kelantan. Kemudian bila saya tanya dia, baik, awak waktu apa nama ni isu lembaga hitam, awak dia kata saya abang adik masuk ayah kerja ke mana? Saya tanya dia, kalau waktu itu kamu berjumpa lembaga apa nama lembaga hitam itu, kalau kamu macam mana tindakan kamu? Dia jawab spontan, buat tembak kasih aku. Dia jawab. Saya tanya dia tadi, antara Islam dengan kamu sama saja. Islam kata dia, kata kamu tadi. Islam, hak pencuri itu bawa ke muka pengadilan. Dakwah itu al-bayyinatu ala al-mudda'i. Orang yang dakwah dia dengan orang saksi. Jadi kita muka saksi. Dan dalam Islam kita ada law of evidence, ada undang-undang pembuktian. Kamu jangan ingat kata dalam Islam tak ada undang-undang pembuktian, ada undang-undang pembuktian dan ada evidence. Kalau evidence itu melalui jari fingerprint, kita guna sebagai bantuan. Ada lagi barang yang dicuri, kita bawa di mahkamah sebagai SP, sebagai alat barang kes kita bawa dan disokong dengan evidence yang lain. Setelah dibuat pendakwaan, didapati peguam dia tak berjaya untuk nak mengabulkan mahkamah, baru dijatuhkan hukuman kat tangan. Berjara proses, berjara tetapi berbulan-bulan jatuh hukuman kat tangan. Hang ni tak ada apa lagi hang tembak mati dah. Maknanya hang lebih zalim dan Islam. Dia tiap pakai tak pinjam itu. Dia nak tunjuk dengan kita. Tu kita hebat keluar mesti. Kena dah habis drama dia main. Dia kata aku tadi saya belum tengok dengan sebab secara dia baik. Kamu ni bapa kamu berbulan-bulan betul-betul himpun buat balik. Tiba-tiba pada waktu pergi curi. Kali gue curi. Baik, kalau pencuri itu dapat diberikan serah kat kamu, bukan tangan demokrat untuk dia demokrat betul tak? Sebab tu Islam hukum adil dibawa ke cara dulu pembentak ayat tu bunyi dia wasariqu wasariqatu. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Faqta'u dia datang dengan fi'il amar yang jamak, dia tak kata faqta'. Kalau kata faqta' mana orang seorang tapi potong dah. Faqta'u kerajaan yang mewakili orang ramai potong tangan dia baik lelaki baik perempuan sebagai balasan kesalahan yang kuat. Cegahan itu akan main daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, bila saya tengok macam mana orang potong buah dan kesalahan dia. Yang tengok tu macam tengok bola, apa nama peno, bodoh tengok. Lepas pukul 11, dia baca salam. Lepas tu, dia begitu, setelah kamu jadi nak bayar dia kepada isteri yang dibunuh, isteri yang orang kata walaupun dia bagi 7 juta, dia kata nyawa tetap dibayar dengan nyawa. Lalu mahkamah menjatuhkan kamu hukuman mati. Sudah. Cuk. Bila saya tengok tu, opak-opaknya orang yang tak tahan juga opak dia tu. Opak, pengsan. Patut dia sebab ya, hak dia pengsan apa? Tu tak kenal kat dia, baru tengok. Jadi cegahan dia mana rasa drone dan takut untuk melakukan kesalahan. Hak seorang bertumpang kata saya. Dia nak pergi. Dia orang ke sini, dia tumpang. Dia kata dia kata yang seorang ni haji baru habis tahajud main Madinah nak kali tu kan. Dia kata tadi kawan saya pun di belakang dia kata siapa kamu kata tadi hukum tu hukum Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang cipta kamu kata dia tadi, maka kamu jatuh murtad dan haji kamu kena tolak semua amalan kamu tolak. Ya hasilnya orang Islam. Saya berkata dia nak tumpang. Dia bilang tengok pada hukum besar. Dia kata boleh tumpang. Orang Selangor Jawa dia bertumpang. Sama juga tadi pun Jawa dia sama mana tadi. Bila ada Ustaz Rifik kata yang ada dia bertumpang. Rupanya dia tak hukuman dia tu. Jadi kalau tak hukuman ayat itu hukuman itu Jawa mungkin penalti beri dia dia pun dia antara orang yang tak beriman tapi kita beriman. Iman baca ni esok kalau esok sampai
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sebut tadi tentang apa nama Allah Taala bagi Furqan. Baik, selesai yang Furqan ini ada dua lagi yang ada jadi. Wa yukaffir ankum sayi'atikum. Sebelum kita bertakwa, sebelum kita macam ni dulu ni zaman sebelum kan jadi kan kena camping, kena sebab kan kena apa nama surau nak naik. Zaman tu dah tak zaman pok ye tahun berapa. Antara kena ada tahu yang kena je berdiri, tak kena Rami yang Osman, tak kena. Tak kena semua yang dia tahu. Kumpulan kita raja Rami berbina apa nama Surya Bahno atau Surya Bahno lah dia jadi orang hebat. Berkahwin dengan pemain klub kita Musira Jiwa apa latih. Lah dia jadi elok. Jadi elok. Jumpa yang saya jumpa tak elok. Itu juga dia berdiri. Jumpa tak tolak lima. Jumpa tak tolak. Kena kita Allah. Saya kena zaman tu zaman kita. Allah Taala berjanji siapa di kalangan yang bertakwa Allah pun semua sana. Dua benda Allah Taala janji. Yang ketiga Allah Taala janji keampunan. Jadi dosa dia Allah Taala ampun, kesalahannya Allah Taala hapus dan Allah Taala bagi Furqan. Inilah keistimewaan yang ada pada orang Islam, yang ada pada orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa akan memperolehi apa nama ni keistimewaan yang ini. Baik, dah kita tahu dah dengan kalau puasa dapat takwa, daripada takwa kita dapat tiga perkara yang Allah telah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan mari kita tengok kelebihan. Kelebihan kita puasa apa kelebihan? Satu hari Mu'adz lintah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, "Ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair." Rasul tengok kelebihannya, "Mara aku nak tunjuk ke hang pintu-pintu kebajikan." Kalau kita mana punca-punca yang boleh mendatangkan kebajikan. Lalu jawab dengan Mu'adz, "Qultu bala ya Rasulullah." Lalu kata dengan Mu'adz, katakanlah wahai Rasulullah. Nabi berkata kepada dia, "As-sawmu jannah." Puasa menjadi perisai, puasa menjadi benteng yang boleh membentengi kamu daripada segala bentuk kejahatan maksiat. Puasa hak kita buat dia macam perisai kepada orang yang berapa. Kalau perisai nama Nabi dulu, hak pegang dengan tangan. Kalau orang panah dia tahan, itu kalau apa nama tetap pedang dia tahan. Perisai lah ni, kita terbaik. Tembak bukan masuk, tak apa. Tembak lah tak masuk. Kalau dengan setakat dengan disingkat, tak masuk. Jadi Nabi kata kepada Mu'adz, puasa menjadi perisai. Artinya segala gejala maksiat yang cuba nak menyerangi kita supaya kita menjadi orang yang lakukan maksiat, tak boleh. Sebab puasa menjadi perisai. Itu kelebihan puasa. Kalau kita tak berpuasa, tengok atas puasa. Tengok atas puasa je lah. Dalam bulan puasa dia tak puasa. Apa dia kira? Dah tak puasa. Dah apa? Sebab tu orang tak puasa, dia tak ada perisai. Macam-macam. Dalam bulan puasa, tak puasa satu hari. Sembahyang ni lepas saja kita tengok. Esok ni pakai baju duduk belakang, kempekan. Kepiak, buah helmet. Pergi kedai tempat nama itu. Kita tengok bergetok, kita kena. Itu tadi sembahyang, aku jadi jimat tu. Musibah ni terus baca doa. Satu hari sujud-sujud, jatuh tiket. Kipas ni dia atas, lebang mata. Batas sembahyang pun dia cukup tu. Pada tak orang lalu dia cukup tiket tu. Kalau saya apa, orang kata mereka saya boleh buat main apa kalau boleh buat dia boleh buat main lah. Kira dia sujud-sujud dan dia jatuh di pagi tiket lebang mata dia pun lepas bukan dua orang itu lah. Jadi terhadap itu kita bagi nasihat dia lalu dia pun telefon itu dia main dia juga bulan bila jadi baik. Jadi kita nak ambil balik itu yang pertama. Yang kedua lagi kata wasadaqatu tatbi'ul khati'ah. Yang kata sedekah ni dia boleh memadamkan kesalahan. Jadi kalau puasa jadi perisai, sedekah dia boleh padam kesalahan. Kama yusbul ma'un nara, macam mana ayam boleh padam api. Tengok api makan sebuah rumah tu, bom balik padam api. Macam itulah kesalahan kita apabila kita bagi sumbangan, apabila kita bagi derma. Dalam hadis Nabi sebut wasadaqatu tutbi'ul khati'ah, sedekah. Tapi kita orang Melayu derma, sumbangan, apa lagi, pemberian, hadiah haraplah.
zakat. Zakat farad juga. Jadi kita tengok Nabi sebut was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Jadi bila sedekah boleh padam kesalahan dah dua. Satu, jadi benteng untuk mempertahankan kita daripada di dalam maksiat. Yang kedua, sedekah padam semua kesalahan. Mereka sembahyang pula, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang pula mencegah segala bentuk yang keji. Derhaka dulu bawa keji, zina keji, apa nama ni, syirik kepada Allah keji. Sebenarnya syirik kecil sedikit mau keji. Syirik ni kadang-kadang kata syirik kecil tak apa. Syirik ni kecil kan besar kan daripada babi. Babi 2000 babi muwaladah. Anak atau lahir tak kecil. Dari kecil ya, tapi najis dah. Muwaladah juga. Jadi kalau dari muwaladah, hak kecil pun muwaladah, hak besar muwaladah. Sama tak syirik kecil kah, syirik besar kah, syirik jali kah, syirik api kah, kufur pun sama juga. Dia kata kufur yang ni sama ada dia tu apa kufur nikmat ataupun kufur yang apa nama kufur i'tiqad sama ya. Hakikat derhaka kepada Allah Taala. Bukan kata Razak kata dia kejar kita di tadi. Dia mau tadi kita dia lahir tahun 450 Hijrah. Asal Razak lahir 7 bulan Ramadan tahun 1370 Hijrah. Berbanding tengok dengan Imam Ghazali baca. 1370 Hijrah dah lahir 7 Ramadan. Imam Ghazali 450 Hijrah. Makna dia tinggal kita punya lama. Jadi dia yang sebut dalam kitab. Saya baca kitab ada dia kata hak derhaka besar ni kecil besar derhaka kepada Allah Taala. Hak kecil bersama hak besar. Syirik sama hak besar hak kecil kan tetap derhaka kepada Allah Taala. Baik, kita kata syirik kecil. Kita duduk dalam masyarakat. Contohlah jangan kata saya kata kita telah duduk masyarakat. Satu hari tengok tinggi $5. Orang surau ni pakai batu $, ni hak kemudian hak siang bawang hak nasi kat api hak sokayu hak kawa tengok kesekat ada kalau kita pergi sembahyang di surau depan masjid isu kalau ada depan tolong dan tolong dia pun main sembahyang dia sembahyang di dalam Ta'ala tapi ada main langkah dan rumah dia dari Ta'ala tak bisa menyertai kumpulan daripada itu tidak hak dia main sembahyang Tuhan tak kena sebab niat dia kalau yang lain pada Allah itu namanya syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amal salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat akhir itulah kami mana dalam ibadat dia jangan Allah dengan sesuatu. Sudah sebab niat nak cari keridhaan Allah. Apa-apa aja dia main karena nak cari keridhaan manusia saja. Tak apa. Dari sana itulah di antara yang saya bagi sedikit kita fokus sedikit dan pengetahuan jadi mau masalah penjelasan dari kita baru kita punya dia pada tadi saya pada jadi dari apa cara itu yang saya sampaikan dari Allah imannya mai teman kata itu kata ya ayuhan ladzina amanu in taqullaha yaj'alakum furqanan itu sampai satu sampai malam ini sampai jadi dan bau ni masuk juga tempat anak-anak panggil kita ucap buat kita pergi tengok ini tempat mau siap panggil kita tengok mampu macam mana panggil kita bapak dah sadar dah betul pun dia tanya macam mana betul pun kita tengok salah kami kita tengok kita apa ya kita lama Allah punya sebenarnya kalau pergi balik banyak apa dia tanya petas kita lah kami kita nak tak tempat lalu kita yang besar ni dia bagi pendidikan umum dia macam itu kat saya pergi jalan saya pergi kan sama aku ni dia bagi tempat aku ni tak yang ni dia bagi tempat pakai tapi semua ni semua nikmat yang Allah bagi dan masing-masing kembali mengira Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam bulan Ramadan yang ada pagi ini kita kejar untuk mendapat malam dan Ramadan dan malam dan Ramadan kelebihan dia. Kalau umat itu hidup sampai 1500 tahun dapat beribadah kepada Allah, kita tak dapat umur sebanyak itu tapi ibadat kita boleh menjejak. Kalau 20 kali kita dapat dan Ramadan tamat umur kita ini sudah menjadi ibadat kita 1600 tahun lebih ibadat yang hampir menyamai dengan zaman Nabi Nuh yang 1500 tahun
insyaAllah tahun ini kita dapat sekali bulan ada, tahun depan kita dapat ada, tahun 10 kita dapat ada. Kalau 10 kali 83 tahun 3 bulan kita menjadi pada mengatasi umur Fir'aun. Fir'aun kemudian ada 20 tahun. Kita ibarat kita mengatasi umur Fir'aun. Jadi 8 tahun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.